العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti kuliah harian kita secara live di laman Facebook, page saya sendiri, tetapi adalah anjuran daripada NGO Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group, dikenali juga sebagai ARG, ARG Pusat, yang mana saya diminta untuk membantu membaca dan menghuraikan isi kitab yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli, iaitu kitab Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru. Itu secara lebih spesifik beberapa sunnah yang dibid'ahkan oleh golongan Wahabi. Dia sebenarnya perkara itu adalah perkara sunnah, tapi disalahfahami oleh sebahagian daripada umat Islam, menyangkakan itu adalah bid'ah yang sesat. Jadi inilah antara tujuan buku ini disusun, dan juga antara tujuan bahawa buku ini kita cuba huraikan isinya supaya salah faham sebegini insya-Allah dapat diperbetulkan. Jadi malam ini kita sampai ke muka surat 46, iaitu masih lagi dalam rangka menerangkan beberapa bid'ah hasanah yang dilakukan setelah daripada generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum ini kita telah terangkan banyak bid'ah hasanah yang dilakukan oleh sahabat sendiri. Jadi kalau kawan-kawan kita mengatakan mereka adalah salafi, bermakna pengikut salaf, mereka sepatutnya tidak menolak bid'ah hasanah, kerana menerima bid'ah hasanah ini adalah sikap para sahabat, dan kekeliruan mereka sepatutnya diperbetulkan. Mereka mendakwa kononnya kalau sahabat telah melakukan sesuatu perbuatan, maka itu tidak lagi dinamakan bid'ah, sebaliknya telah dinamakan sunnah. Daripada sudut itu memang kita bersetuju bahawa apa yang dilakukan oleh para sahabat, khususnya oleh Khulafa' ar-Rasyidin, boleh juga kita namakan sebagai sunnah para sahabat ataupun sunnah Khulafa' ar-Rasyidin. Itu kita tidak nafikan. Cuma yang kita harap mereka dapat perbetulkan adalah kefahaman mereka yang sempit terhadap makna sunnah para sahabat. Sepatutnya setelah mereka melihat bagaimana para sahabat Nabi sendiri melakukan perkara-perkara baharu yang dinilai baik oleh mereka, bermakna sunnah para sahabat, cara dan jalan para sahabat adalah mereka mengiktiraf perkara-perkara baharu yang baik. Jadi perkara baharu yang baik inilah yang diistilahkan oleh para ulama kita sebagai bid'ah yang hasanah. Kalau kamu tidak mahu namakan dia bid'ah pun tidak ada masalah.
Misalnya kamu katakan, oh oleh kerana ini perkara yang baik, ada dalil, maka kita tidak namakan bid'ah. It's okay, as long as kamu faham dan kamu terima bahawa tidak semua perkara baharu yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama, itu hukumnya haram. Tidak. Hendaklah perkara-perkara baharu itu dipertimbangkan di atas neraca hukum, disuluh dengan suluhan syarak, barulah dibuat keputusan oleh para alim ulama. Adakah perkara baharu yang demikian itu adalah perkara yang dibenarkan, bahkan ada kalanya diwajibkan, ataupun perkara yang dilarang. Jadi itu neraca yang sepatutnya mereka faham apabila mereka melihat kisah para sahabat ada mengiktiraf perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW. Kemudian kita mula pergi kepada menunjukkan bahawa banyak di sana selawat-selawat yang disusun oleh para sahabat, selawat yang disusun oleh para ulama, yang membuktikan bahawa fahaman Wahabi yang menyangkakan selawat itu hanya boleh dengan lafaz yang warid daripada Nabi SAW, ada fahaman yang menyeleweng dan fahaman yang sempit, dan ada mengandungi su'uzon, ada mengandungi buruk sangkaan, seolah-olah yang mengamalkan selawat lain daripada yang warid daripada Nabi SAW itu mendakwa selawat yang mereka amalkan itu lebih baik daripada selawat yang diajar oleh Nabi SAW, padahal tidak demikian. Asas kenapa para sahabat dan para ulama ada berselawat dengan lafaz yang lain, asasnya adalah kerana mereka mengamalkan selawat itu sebagaimana yang sepatutnya, iaitu ibadah yang tidak ditetapkan dengan cara atau lafaz tertentu. Nanti insya-Allah ada pensyarah kenalan saya yang meminta supaya saya menghuraikan daripada sudut manakah sandaran, manakah huraian ulama berkaitan dengan ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Saya telah huraikan secara ringkas pada hari semalam, tapi mungkin elok kalau saya tulisan, insya-Allah. Baik. Kebetulan ada yang bertanya. Kebetulan saya lihat, selalu saya tidak akan baca komen ketika saya menghuraikan, tapi kebetulan saya sudah lihat soalan daripada saudara Mahyuddin Yuzaidi. Ada seorang ustaz cakap khalaf itu tidak betul, yang sama cakap bid'ah hasanah tidak ada. Mana ustaz yang sama yang mengatakan tak ada bid'ah hasanah, dia mengatakan khalaf tidak betul. Jadi ini luculah. Bermakna kalau khalaf tak betul, dia pun tidak betul kerana dia khalaf. Khalaf ni asalnya makna yang belakang, salaf maknanya yang dahulu. Jadi dalam konteks umat Islam, salaf ini sama ada merujuk pada sahabat Nabi, jelas secara asasnya kita ini mengambil agama berpunca daripada sahabat Nabi yang mengambil daripada Rasulullah SAW. Kemudian salaf juga merujuk kepada sahabat dan tabi'in, dua generasi. Yang paling masyhur, salaf merujuk kepada 3 generasi, sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Jadi kita ikutlah kepada khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Itu testimoni daripada Nabi SAW tentang kelebihan 3 generasi yang awal. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa 500 tahun yang pertama selepas daripada Nabi SAW itu masih dianggap salaf lagi. Selepas daripada 500 tahun itu barulah dianggap khalaf. Jadi ia tidak timbul yang dikatakan khalaf tidak betul, hanya salaf yang betul, tidak. Kerana salaf ini generasi yang datang kemudian. Jadi mereka ini umat Islam yang mana ada yang betul, ada yang tak betul. Yang betul adalah sebagaimana yang mereka berpegang dengan pegangan Nabi SAW, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat. Jadi khalaf ini dia akan mengambil ilmu daripada salaf dan menyampaikan kepada khalaf dia, kepada yang datang kemudian. Jadi jelas bahkan di zaman betul misalnya berlaku rasul palsu Musailamah Al-Kazzab, itu berlaku ketika zaman sahabat. Jadi bukanlah kita kata mesti secara total pada zaman itu semua betul. Pasti ada yang tak betul. Yang tak betul inilah yang ditentang oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Maka sahabat mewariskan ilmu yang betul, amalan yang betul, kefahaman yang betul kepada tabi'in, tabi'in mewariskan kepada tabi'in dan seterusnya sampailah kepada yang dikatakan khalaf. Jadi khalaf sama seperti salaf, majoritinya adalah betul. Kerana Nabi SAW mengatakan inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Nabi SAW mengatakan Allah tidak akan menghimpunkan umat saya di atas kesesatan. Dan Nabi SAW berpesan alaikum bil jamaah. Jadi tidak dikhususkan dengan ummati itu hanya di kalangan salaf saja. Umat Nabi SAW di kalangan khalaf juga majoritinya berada pada jalan yang betul. Hanya sebahagian saja na'udzubillah yang menjadi menyeleweng. Jadi ini yang kita kena faham ya. Kalau dia cakap pukul rata khalaf tu tak betul, makna termasuk dia pasti khalaf, dia lebih khalaf daripada yang khalaf lagi. Cuma orang sekarang ni dia tak ada logical connection. Dia merasakan khalaf tak betul, yang hanya betul adalah salaf. Padahal dia juga tidak mengambil ilmu melainkan daripada khalaf. Dia berguru daripada khalaf. Khalaf itu berguru daripada khalaf. Jadi bersambung khalaf sampai kepada salaf, sampai kepada sahabat termasuk salaf, sampai kepada Nabi SAW. Itu yang dikatakan ambilan agama kita ini min kulli khalafin uduluhu. Yang membawa itu adalah yang adil, yang baik-baik di kalangan umat Islam. Kemudian yang meminta supaya saya terangkan kenapa golongan Wahabi era tabi'in dan tabi'in, bukan saja tabi'in dan tabi'in, bahkan sahabat Nabi juga kalau tidak sesuai fatwa sahabat Nabi dengan selera mereka, ada kalanya mereka tidak hormat. Ini saya cerita kisah sebenar ketika saya hadir daurah di Bogor. Dikongsikan ketika di Bogor itu oleh Al-Fadhil Ustaz Syuhada dari Negeri Sembilan. Dia berkongsi pengalaman dia balik dari umrah. Seorang pensyarah yang diberikan ruang untuk berceramah di Masjid Nabawi, ketika dia itu menyebarkan fahaman tidak ada bid'ah hasanah, dia marah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kerana Sayyidina Umar pernah mengucapkan bid'ah yang baik, nikmatil bid'atu hazihi. Dia kata ya laita hadzal rajul lam yaqul hadzal kalam. Kata pensyarah universiti ini, alangkah eloknya kalau lelaki ini tidak bercakap percakapan itu. Jadi kan tidak ada adabnya. Dia kata hadzal rajul bukan lelaki yang sezaman dengan kita, bukan lelaki yang calang-calang, tetapi itulah lelaki yang Nabi SAW bagi tahu kepada umat, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutlah kamu dua orang selepas dari saya, ikutlah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi tidak heran kalau Wahabi tidak pandang tinggi kepada sebahagian generasi tabi'in atau sebahagian daripada generasi tabi'in, hingga kan sahabat Nabi pun ada kalanya mereka memandang lekeh, kata dia, alah ini hanya pandangan Umar, kata dia, ini hanya pandangan Uthman. Mereka pun kadang tak sebut pun Saidina, entah macam seperti Umar di kampung dia, seperti Osman kawan dia. Jadi itu tidak heran dengan sikap sebahagian Wahabi. Saya tak berani kata semua, sebab saya perhatikan ada juga alhamdulillah antara kawan-kawan kita yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi, namun dari segi akhlak dia dengan para salaf, akhlak dia dengan para sahabat itu masih dia jaga. Tapi ada sebahagian sudah kita lihat hilang adab dengan generasi awal yang tidak dengan dia. Biasa Wahabi ni kalau dia cukup hormat tokoh yang bukan salaf. Dua tokoh yang bukan salaf yang sangat disanjung, yang sangat dihormati oleh golongan Wahabi adalah Al-Imam Ibn Taymiyah yang hidup pada kurun ke-8 Hijriyah, dan murid beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ini dua tokoh memang Wahabi sangat hormat. Jadi itu sepintas lalu saya menjawab soalan yang kebetulan saya terbaca dalam ruangan komen. Baik, terus kita pergi kepada isi perbincangan kita, iaitu di muka surat 46 ya. Kalau dalam kuliah yang semalam kita lihat bagaimana setelah generasi sahabat ada dilakukan letak titik pada penulisan mushaf, padahal di zaman Nabi SAW dan di zaman awal sahabat tidak ada yang dikatakan penulisan mushaf itu diletak titik ba-nya, titik di bawah, ta-nya, titik dua di atas, itu tidak ada. Kemudian penulisan sallallahu alaihi wasallam ketika menulis nama Nabi SAW itu bid'ah, kerana Nabi SAW sendiri ketika bagi dia mengutuskan surat kepada ketua-ketua negara, kepala-kepala suku Arab, raja-raja, Nabi SAW Rasulullah kepada si fulan.
Nabi SAW baginda tidak menulis dari Muhammad Rasulullah SAW. Jadi perkataan sallallahu alaihi wasallam itu penulisannya itu bid'ah. Tapi alhamdulillah umat Islam sebelum daripada kedatangan Wahabi, mereka berfikiran luas dan tajam. Mereka tidak melarang menulis sallallahu alaihi wasallam walaupun ia asalnya adalah satu perkara baharu. Demikianlah perkembangan ilmu hadis dengan pelbagai istilah dalam ilmu jarah dan ta'dil. Ada istilah si fulan itu siqah, hafiz, mutqin, saduq, dhaif. Itu adalah istilah-istilah yang tidak ada di zaman salaf. Kemudian diistilahkan hadis itu sahih, hasan, dhaif, maudhu', munkar, mahfuz, mudraj, marfu', mauquf, maqtu', ahad, gharib, masyhur, mutawatir dan lain-lain. Ini semua adalah istilah-istilah yang bid'ah yang bagaimanapun tidak dibangkang oleh umat Islam, termasuk Wahabi. Wahabi juga tidak bangkang bid'ah yang berlaku dalam ilmu hadis ini. Jadi di situ kelihatan Wahabi dalam bab bid'ah ini dia tidak konsisten. Dia tidak ada satu kayu ukur yang jelas seolah-olah apa yang sesuai dengan dia itu okey, kalau tak sesuai dengan dia itu bid'ah sesat. Bahkan yang baru-baru ini saya ada menjawab kekeliruan seorang penceramah dari negara Suria yang telah lama menetap di negara kita, yang mana dia sendiri mengatakan kalau maulid bagi pendapat dia tapi tak ada dalil, macam itu baik, kata dia. Jadi dia sendiri mengatakan apa-apa perlu kepada dalil. Perlulah dalil itu difahami dengan kefahaman para ulama. Tapi dalam masa yang sama, dalam dia membenarkan sambutan maulid, dan kita tak ada masalah dengan membenarkan maulid, tetapi kaedah dia itu tak tepat. Kaedah dia adalah kerana bagi dia, pada pendapat dia tanpa ada dalil. Padahal sebagaimana saya pernah terangkan dalam siri yang sebelum ini, ketika menjawab kekeliruan beliau, saya katakan sebenarnya kesukaan beliau kepada maulid itu ada sandaran daripada ayat suci Al-Quran, ada sandaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seumpama dengannya. Bermakna termasuk dalam mafhum mukhalafah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami yang bukan dari agama, maka perkara itu tertolak. Mafhum mukhalafah, kefahaman sebaliknya, man ahdasa fi amrina hadza ma minhu fahuwa laisa biraddin. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang dari agama, maka yang itu tidak tertolak. Jadi maulid, bila kita susun galur dengan dalil-dalil syarak, kita dapati ianya minhu, ay minaddin, daripada agama. Baik, muka surat 46. Bid'ah yang kita bawakan sebagai contoh yang keempat yang dilakukan selepas daripada zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, iaitu bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala termasuk ulama mujtahid yang ada kelayakan, kebolehan, kepakaran untuk melakukan ijtihad. Beliau juga mengakui adanya bid'ah hasanah. Bahkan beliau mengamalkan. Di antara bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah mendoakan gurunya dalam solat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi rahimahullah seperti berikut. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbalin, inni la'ad'ullaha lisyafi'i fi salati mundu 40 sanatan aqulu Allahumma ighfirli wa liwalidayya wali Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Baik, jelas doa macam ini tidak diajar oleh Nabi SAW. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mana Wahabi juga mengakui beliau sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah, beliau juga mengiktiraf, bahkan beliau mengamalkan bid'ah dalam solat. Kan solat adalah ibadah. Kalau ikut teori Wahabi, bid'ah yang baik hanya boleh berlaku dalam urusan dunia, maka sepatutnya Imam Ahmad bin Hanbal wa'liyazubillah pada pandangan Wahabi tergolong daripada ahli bid'ah yang sesat kerana melakukan perkara baharu dalam solat. Solat itu ibadah. Itulah saya nak kaitkan dengan isu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ini secara umumnya ulama mengatakan ibadah yang ghairu ma'kulil makna. Ibadah-ibadah yang kalau kita nak kaji apa rasional, kita tak dapat nak kaji. Maka kita lakukan semata-mata kerana kita diperintahkan melakukan demikian. Misalnya solat. Kenapa mesti solat subuh pada waktu itu? Why nak solat subuh pada waktu lain? Itu kan solat subuh ditetapkan pada waktunya itu
ghairu ma'qulil makna. Ia semata-mata ibadah yang kita lakukan kerana Allah perintahkan begitu. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Kenapa salat zuhur, time kita sibuk nak bekerja, nak cepat, kenapa tak salat zuhur saja yang 2 rakaat? Misalnya. Tak boleh. Ini benda yang kita tak boleh nak akal-akalkan. Jadi kalau memang kita diperintah subuh 2 lah kita lakukan. Kalau diperintahkan kita zuhur 2, zuhur 4, maka 4 lah kita lakukan. Itu sebab itu kita sebut ibadah mahdoh. Semata-mata ibadah. Diperintahkan begitu, begitulah kita buat. Tetapi ada di sana ibadah juga. Tetapi dia tidak mahdoh. Mana ma'qulul makna. Ya, kita boleh faham maknanya. Misalnya ibadah zikir. Jadi zikir ini kita boleh faham adalah ibadah yang dituntut supaya kita itu banyak menyebut dan ingat pada Allah. Jadi terpulanglah, tidak ditetapkan. Nak zikir bila, nak zikir di mana, nak zikir banyak mana, nak zikir dengan lafaz yang bagaimana. Ada keluasan di situ. Demikian juga selawat. Ma'qulul makna. Dia ibadah tapi bukan ibadah semata-mata. Kita boleh faham selawat ini adalah supaya kita ini banyak ada silah kita hubungan dengan Nabi SAW. Dengan selalu kita itu mendoakan Nabi SAW dalam bentuk selawat. Jadi terpulang nak selawat pagi, petang, malam, sikit, banyak, seorang, ramai-ramai, suci dari hadas, tak suci dari hadas, dengan lafaz yang warid daripada Nabi SAW, dengan lafaz yang disebut oleh para sahabat, dengan lafaz yang disusun oleh para ulama. Yang penting selawat itu daripada segi maknanya adalah banyak mendoakan kepada Nabi SAW, kerana itu adalah hubungan kita iaitu dengan Nabi SAW menjadi wasilah kita itu mendapat hidayah dan hampir diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'qulul makna. Jadi ibadah yang tidak mahdhah. Demikian doa. Doa ini yang kita boleh faham adalah menzahirkan kehambaan ubudiyah. Ada orang faham doa ini sebagai wasilah. Maknanya sebagai alat. Jadi kita ada satu tujuan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedapat tujuan kita kita dah berhenti berdoa. Ya, misalnya sekarang ni kita banyak berdoa supaya Allah Taala selamatkan kita daripada bala bencana. So bila dah habis misalnya COVID-19, kita pun tidak berdoa lagi kepada Allah Taala. Tidak. Doa itu sebenarnya adalah tujuan. Doa itu adalah ghayah. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu menyembah, yakni beribadah kepada aku. Ad-du'a wal ibadah. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa kata Nabi SAW adalah dia itu adalah ibadah. Dalam riwayat yang lain, doa kata Nabi SAW dia adalah otak ibadah. Mana intipati kepada ibadah. Jadi ibadah doa ini dia tujuannya apa? Tujuan doa itu sendiri adalah tujuan kerana ia menzahirkan kehambaan. Bila kita memohon kepada Allah Ta'ala secara eksplisit dan juga secara implisit, secara express dan juga secara implied, secara terterangan dan juga secara difahami, kita itu mengaku bahawa ya Allah, aku ini hamba-Mu, aku ini insan yang lemah, maka perkenankanlah apa yang aku nak ya Allah, kerana Engkau lah Tuhan yang maha berkuasa, kehendak-Mu lah yang lulus dan sebagainya. Itu lisanul hal bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi oleh kita faham ma'qulul makna, tujuan daripada doa itu adalah untuk kita itu memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala atas kapasiti kita sebagai hamba Allah. Maka berdoa dengan doa yang warid daripada Nabi SAW boleh, berdoa dengan doa yang tidak warid daripada Nabi SAW juga boleh, berdoa pada waktu yang disarankan oleh Nabi SAW, misalnya lepas daripada solat itu waktu yang mustajab, itu bagus. Berdoa pada waktu-waktu yang lain juga tidak dilarang. Kan? Doa ini ibadah yang diperintahkan secara umum. Secara umum Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, nescaya aku perkenankan permohonan kamu. Cuma perkenankan dalam bentuk bagaimana, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba, kita menjalankan tanggungjawab kehambaan kita dengan berdoa. Jadi doa ini ibadah yang ghairu mahdhah. Dia ma'qulul makna. Kita boleh faham makna daripada doa ini adalah menzahirkan kehambaan dan juga memohon supaya hajat kita itu diperkenankan oleh Allah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, generasi salaf daripada tabi'in, ulama mujtahid, pakar hadis, beliau juga berdoa dengan doa yang bid'ah di dalam solat, iaitu mendoakan kepada kedua ibu bapa dan kepada guru beliau yang beliau sayangi dan hormati, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Selama 40 tahun Imam Ahmad bin Hanbal melakukan bid'ah yang hasanah. Jadi kawan-kawan kita yang Wahabi, dia kata kamu nak memandai-mandai ke mengatakan bahawa kamu lebih faham agama daripada Nabi SAW? Tidak, bukan begitu ceritanya.
Bila kita mengiktiraf adanya bid'ah hasanah, bermakna kita mengiktiraf apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW dengan kehendak yang sebenar, kerana yang boleh memahami kehendak Al-Quran dan hadis dengan kefahaman yang tepat itu adalah para ulama mujtahidin, khususnya para ulama di zaman salaf, terutamanya mereka mempunyai kefahaman yang sangat tepat dan tajam tentang agama kita. Jadi salaf tidak seperti Wahabi. Wahabi itu semua bid'ah, itu semua syirik dan sebagainya. Tidak. Imam Ahmad bin Hanbal, masya-Allah tabarakallah, beliau sendiri mengamalkan selama 40 tahun doa yang bid'ah di dalam ibadah solat. Baik. Doa seperti itu sudah pasti tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in, kerana masa itu pun belum lahir lagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal melakukannya selama 40 tahun. Dengan demikian, berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahawa konsep bid'ah hasanah yang diikuti oleh kaum muslimin di berbagai belahan dunia, termasuk di kepulauan Nusantara, Indonesia, Malaysia, negara-negara di sini, sejak dahulu kala sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat daripada hadis-hadis yang sahih, daripada perilaku para sahabat dan juga paradigma pemikiran ulama salaf yang soleh dan otoritatif seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nawawi, Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan lain-lain rahmatullah alaihim ajma'in. Tinggal lagi Wahabi yang baru datang kemudian ini merasakan dia lebih faham agama daripada para ulama. Dia seolah-olah baru excited dengan berjumpa hadis-hadis Nabi ini, sehingga dia terlepas pandang tafsir, huraian yang telah lama dibuat oleh para ulama. Jadi ada orang kata, salahkah saya baca hadis Nabi SAW yang mengatakan kullu bid'atin dalalah? Itu kan diriwayat oleh sahabat Nabi. Memang tak salah. Daripada dahulu lagi para ulama meriwayatkan hadis tersebut, termasuk oleh ulama-ulama yang meriwayatkan hadis-hadis yang sahih seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim. Jadi memang tidak masalah. Masalahnya, kadang-kadang orang yang ada fikrah macam ni, dia suka play victim. Itu yang dia yang dikatakan apa dia kata, dorobani fashtaka wa syatamani wa baka, atau lebih kurang macam itulah. Dia yang pukul kita, lepas tu dia pula yang mengadu. Kita duduk, dia datang pukul kita, bila kita nak balas dia mengadu, tengok dia nak pukul saya. Dia yang maki kita, kemudian dia pula menangis. Jadi ini perangai yang tak senonoh. Dia bukan masalah kamu meriwayatkan hadis tu, orang tak komplain. Ulama riwayat hadis yang sama tak pernah orang komplain pun. Tapi kamu menyebut hadis itu dengan kamu menyertai penafian terhadap adanya bid'ah hasanah. Jangan jadikan diri kamu seperti orang yang bodoh, yang tidak faham bahasa. Jadi orang tidak komen, kalau kamu setakat membaca hadis yang sahih, apa masalahnya? Orang komen dan tegur kamu kerana kamu menyelewengkan tafsir hadis. Ulama tidak menafsirkan hadis kullu bid'atin dalalah dengan mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Tapi kamu menjadikan hadis tersebut nak menafikan bid'ah hasanah, maka komplain orang ramai terhadap kamu berdasarkan sudut itu. Jadi jangan play victim. Kamu sudah menghentam orang seolah-olah orang lain semua tidak beramal dengan hadis Nabi. Tiba-tiba bila orang jawab balik, kamu play victim. Seolah-olah kamu dianiayai kerana semata-mata membaca hadis Nabi. Tolong jangan buat perangai tidak senonoh macam itu. Lebih baik kamu jujur mengaku, saya tersilap faham, terima kasih kerana tegur saya. Itu kan lebih jujur, dan itulah yang sepatutnya, kerana al-haq qadim wa ruju' ilal haq, itu maknanya yang sepatutnya. Kebenaran itu ialah yang asal. Maka kalau kamu sudah terlanjur tersilap faham, tak payah malu untuk kamu berpatah balik untuk menerima kebenaran. Jangan bertegas ruju' ilal haq khairun minat tamadi bil batil. Kita tak tetap pendirian kerana kita nak berpatah balik kepada kebenaran, itu tentulah lebih baik daripada kita bertegas di atas kebatilan. Baik. Syubhat kaum Wahabi yang anti bid'ah hasanah. Kita selalu berdepan dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, ahli keluarga kita yang sudah terkena virus fahaman Wahabi ini. Dia selalu mengganggu kita nak melakukan amalan-amalan yang baik dengan alasan itu adalah bid'ah yang sesat. Dan ada sebahagian daripada mereka, kita pun simpati kepada dia. Kerana apa? Kerana dia ni misalnya baru dapat kesedaran nak beramal dengan agama Islam, lalu di hadapan dia fahaman Wahabi, jadi dia menyangkakan fahaman Wahabi itu betul. Dia rasa macam, alamak, ini baru betul. Selama ni kita
beramal dengan benda-benda yang tak ada dalil. Kita ni ikut khurafat orang tua-tua kita. Dia ada sangkaan macam itu. Jadi dia mulalah nak berdakwah, bagi dia dakwah. Jadi kita rasa kasihan sebenarnya, tapi orang macam itu insya-Allah kalau kita terangkan elok-elok kepada dia, dia mahu menerima. Dia yang susah ni yang sudah degil, yang sudah orang tahu kata dah ketegak dah. Orang Terengganu kata dia kerah keng dah. Dia cakap apa pun dia tak mau terima dah. Yang itu susah. Sebab itu sudah ada elemen dia itu seolah-olah ada kesombongan. Kerana kesombongan ini bukan pakai pakaian yang bagus, bukan naik kereta yang mewah itu sombong, tetapi dia batrul haq, dia itu menolak kebenaran semata-mata kerana keegoan. Baik. Alhamdulillah. Maaf. Baik. Kaum Wahabi yang menolak bid'ah hasanah memiliki beberapa alasan, dan sebenarnya alhamdulillah. Dan sebenarnya alasan-alasan tersebut merupakan syubhat yang menggelitik dalam pemikiran dan assumption mereka. Ini hanya kekeliruan sebenarnya. Jadi kita harap bila kita terangkan, mereka honest enough, jujur untuk menerima. Jangan dia degil, jangan dia itu berkeras dengan kebatilan. Sebab syubhat ini kalau dia buka fikiran ni boleh dihilangkan. Berikut ini beberapa syubhat kaum Wahabi yang menolak bidah hasanah yang perlu kita luruskan. Yang pertama, ini familiar lah. Saya pun baru je baca dalam komen-komen yang bagi alasan macam ini. Kata dia, syubhat pertama kaum Wahabi adalah penolakan mereka terhadap bidah hasanah dengan alasan agama telah sempurna. Kan dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku redha Islam itu sebagai agama bagimu. Baik. Jadi kalau kita buat bid'ah hasanah, kata Wahabi, kita mendakwa ada bid'ah hasanah, seolah-olah kita kata agama belum sempurna. Perlu buat bid'ah hasanah dulu baru sempurna. Maknanya macam kita kata ayat Quran tak betul. Ayat Quran kata Allah dah sempurnakan agama ni. Tiba-tiba kita kata belum sempurna. Kena buat bid'ah hasanah baru agama jadi sempurna. Padahal tidak demikian. Menurut kaum Wahabi, ayat di atas menegaskan kesempurnaan agama, sedangkan bid'ah hasanah adalah tambahan terhadap agama yang telah sempurna dan hukumnya jelas tak boleh. Baik. Jawapan terhadap syubhat tersebut yang dimaksudkan dengan kesempurnaan agama dalam ayat di atas, kita tidak menolak ayat suci Al-Quran, na'udzubillah, adalah daripada sudut kesempurnaan dalil-dalil agama. Maknanya apa sahaja yang kita perlu sudah ada dalam agama. Dalam Islam tu sudah ada. Tapi sudah ada tu bukan mestinya tekstual, bukan semuanya nakson. Banyak di sana yang sempurna dalam bentuk kontekstual, istimbaton. Maknanya begini. Kalau kita katakan Islam ni dah sempurna, tak ada pun diceritakan hukum solat Jumaat pada berlaku wabak. Mana ayat Quran cerita tentang solat Jumaat pada masa waktu wabak tak perlu diadakan? Yang ada suruh solat Jumaat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Kalau disuruh untuk solat Jumaat, hendaklah kamu bersegera untuk menunaikan solat dan tinggalkan jual beli. Tak ada pun Quran cerita tentang isu kalau berlaku wabak maka tak wajib kita solat jemaat, atau wabak yang macam mana yang masih boleh solat jemaat, wabak yang macam mana boleh tinggal solat jemaat. Tak ada pun dicerita dalam Quran, dalam hadis. Tetapi itu namanya istimbaton. Ulama istimbat daripada Quran. Ada ayat-ayat yang melarangkan kita mencampakkan diri dalam kebinasaan. Ada ayat-ayat yang Nabi SAW tidak bagi orang yang sakit itu lalu kepada orang yang sihat. Ada ayat-ayat, ada hadis Nabi SAW suruh kita itu lari daripada orang yang kena penyakit kusta sebagaimana kita lari dia. Padahal singa makhluk Allah. Apa nak lari pada singa? Ialah memanglah makhluk Allah, tapi makhluk Allah yang pada segi sebabnya membahayakan. Jadi demikian penyakit kusta. Memang tidak adwa. Memang dari segi hakikat tidak ada jangkitan kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Tetapi dari segi asbab, penyakit kusta adalah sejenis penyakit yang berjangkit, yang boleh membahayakan. Maka di istimbat daripada pelbagai ayat dan hadis diambil secara kontekstual. Itulah ashabus samahah kita bersetuju bahawa pada masa pandemik COVID-19 ini umat Islam tidak dibenarkan berkumpul
termasuklah untuk solat jamaah di masjid dan juga untuk solat Jumaat. Memang ada permintaan daripada sebahagian asatizah untuk kita itu bertaklid kepada misalnya qaul qadim dalam mazhab Syafi'i, untuk bertaklid misalnya kepada qaul yang muktamad dalam mazhab Hanafi. Boleh saja 4 orang melakukan jamaah Jumaat di masjid, kurang-kurangnya tidaklah masjid kita sunyi daripada Jumaat langsung. Memang ada cadangan yang sedemikian. Poinnya adalah tidak semua benda itu dicerita dalam Al-Quran secara sebiji macam itu, sempurna daripada keseluruhan, tapi tidak bermakna sempurna dari sudut pendetailan. Sekejap ya. Baik, kalaulah memang segala-galanya sempurna daripada sudut pendetailan, maka tidak perlu lagi kepada ijtihad, tidak perlu lagi pada istinbat, tidak perlu kepada masalah mursalah dan seumpama-seumpama dengannya. Jadi ini cara pemahaman dalil yang sempit. Kita terima agama Islam telah sempurna, dan termasuk antara kesempurnaan agama ini bahawa dalil daripada Quran dan hadis menunjuk kepada adanya bid'ah hasanah. Jadi menolak bid'ah hasanah ini ya sebenarnya menentang kepada kesempurnaan agama. Kerana agama sudah sempurna. Antara kesempurnaan agama ada dalil yang menunjukkan bahawa ada antaranya perkara baharu yang baik. Bila kita menolak bid'ah hasanah, seolah-olah kita mendakwa bahawa apa yang telah ditunjukkan oleh dalil Quran dan hadis tentang bid'ah hasanah itu tak betul. Jadi itu masalah dengan Wahabi. Dia tak perasan dia sebenarnya sedang melawan Quran dan hadis. Bahkan bersumber daripada Quran dan hadis sebagaimana yang telah kita huraikan sebelumnya. Yang mana yang baru ikuti siri huraian kita ni boleh rujuk. Saya selalu bila saya elankan kuliah, saya akan sediakan link-link kuliah yang sebelumnya. Kalau dalil tentang ada bid'ah hasanah daripada Quran, daripada hadis, asar dan sebagainya, itu adalah link-link yang awal ya, kita telah huraikan. Jadi bersumberkan daripada Quran dan hadis sebagaimana telah dihuraikan sebelumnya, itu adalah mengiktiraf adanya bid'ah hasanah. Kerana itu kaum Wahabi yang menolak bid'ah hasanah beralasan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum sebenarnya terjebak dalam penyakit gagal faham ya. Jadi Wahabi ini bukan dia tak tahu ya. Saya tak bersetuju kalau nak katakan ada orang kata Wahabi ni jahil Ustaz. Ya, memang sebahagian daripada mereka jahil, kita tidak nafikan. Tapi tidak juga ada sebahagian daripada yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi ni dari segi keilmuan, masya-Allah. Mungkin ilmu dia lebih banyak daripada apa yang ada daripada kita lagi. Jadi tidak semua Wahabi jahil. Ada Wahabi yang alim, yang biar berpengetahuan, tapi dia terhalang daripada faham. Itu masalah dengan orang yang sudah terkena virus Wahabi ni, dia gagal faham. Jadi ayat Quran ni dia tahu, tafsirnya dia tahu, tapi dia tidak faham dengan kefahaman yang sebenar. Kemudian syubhat yang kedua yang bermain dalam fikiran orang Wahabi, menurut kaum Wahabi, hadis semua bid'ah adalah sesat bersifat umum. Oleh kerana umum tidak boleh dibatasi. Kan baru ni ada satu orang komen dalam Facebook saya. Dia kata kalau ustaz kata ada bid'ah hasanah, kurang lebih lah ya maksud dia. Kalau ustaz kata ada bid'ah hasanah, adakah di sana kesesatan yang hasanah yang boleh membawa ke neraka yang hasanah? Jadi saya faham daripada komen dia tu, makna dia nak memperli kita. Dalam keadaan Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dalalah, dan dalam riwayat wa kullu dalalatin finnar. Setiap perkara bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Jadi kita kata tidak. Walaupun hadis zahirnya menunjukkan kepada umum, kullu bid'atin dalalah diterjemahkan setiap bid'ah itu sesat, tetapi mengambil Quran, mengambil kira dalil hadis yang lain, mantuk dan juga mafhumnya, maka difahami bahawa kullu di situ bermaksud sebahagian. Jadi dia pun tak boleh terima. Dia kata kalau kullu bid'atin boleh difahami bermakna sebahagian, mana ada bid'ah yang hasanah, tidak semuanya sesat, maka sepatutnya kullu dalalatin finnar, setiap kesesatan dalam neraka boleh juga difahami maknanya sebahagian. Maknanya hanya sebahagian je sesat dalam neraka. Ada sebahagian yang sesat lagi adalah hasanah. Itu maksud dia. Tak betul. Kerana kalimah kullu ni memang asalnya bermakna semua, umum. Tetapi biasanya kalimah yang menunjukkan kepada umum ni dia akan ditakhsis, dia akan disempitkan, jadi maknanya bertukar menjadi khusus. Itu biasa. Sehingga para ulama mengatakan ma min amin illa waqad khussisa. Tidak adalah satu percakapan yang umum, melainkan kalau kita kaji kita akan dapati dia ditakhsiskan.
Cuma jarang-jarang sangat kalimah yang umum itu dia kekal di atas keumuman. Biasanya kalau umum dia akan dibatasi. Jadi dalam kes tadi, kullu bid'atin itu kita kata bermakna sebahagian kerana ada dalil yang membatasi. Sedangkan kullu dalalatin finnar, setiap kesesatan di dalam neraka, tidak ada dalil yang membatasi. Bila tidak ada dalil yang membatasi, maka kita kekalkan atas keumuman. Itu kaedah very simple sebenarnya. Kecuali orang itu memang berdegil juga, tak mahu terima, itu kita tak boleh nak buat apalah. Sebab alangkan kepada para rasul pun Allah Ta'ala berfirman, wa ma'alaika illal balagul mubin. Tidak ada tanggungjawab atas kamu itu melainkan penyampaian yang jelas terang. Adapun hidayah itu biyadillah. Hidayah petunjuk itu di tangan Allah. Selain daripada kita berdakwah menerangkan kekeliruan ini kepada kawan-kawan kita yang telah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, kita juga berdoa kepada Allah, moga-moga Allah memberi hidayah kepada kita dan kepada mereka. Baik. Dalam hal ini, Syekh Ibn Utsaimin, ulama Wahabi contemporary, berkata, qauluhu kullu bid'atin dalalatun kulliyatun ammatun syamilatun musawwaratun bi aqwa adawati syumuli wal umum kullun afa ba'da hadhihi al-kulliyati yasihhu an nuqassimal bid'ata ila aqsamin thalathatin aw ila aqsamin khamsatin abadan hadha la yasih. Ini memang klasik ya, pemikiran Wahabi yang klasik yang diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin ini. Memang inilah pola pemikiran Wahabi. Dia berhujah, kata dia, sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Sabda Nabi ini kulliyah, dia berelemen kulli, ke semua, ammah, umum, syamilah, merangkumi, musawwaratun bi aqwa adawati syumul wal umum, dan digambarkan dengan alat yang paling kuat untuk menggambarkan keumuman dan juga mencakupi kesemua, iaitu menggunakan kalimah kullun. Jadi adakah selepas daripada kuliah sebegini masih boleh lagi dibahagikan tiga bahagian? Sebenarnya dua ya, popular adalah dua sebenarnya. Au ila aqsamin khamsah, di atas satu pembahagian lagi 5, abadan hadza la yasih, kata dia. Selama-lamanya pembahagian macam ini tidak sah. Jadi pernyataan Ibn Utsaimin ini memberikan pengertian bid'ah tidak dapat dibahagi menjadi dua, apalagi sampai nak menjadi 5. Alasan utamanya adalah kerana ada perkataan kullu dalam hadis tersebut, dan kullu bererti semua. Jawapan terhadap syubhat tersebut tidak bermakna menyeluruh ya, ini saya dah terangkan dengan jelas ya, dalam kuliah-kuliah yang lalu. Cuma dalam kes ini kita nak menolak pandangan seseorang yang keliru, itu lebih kuat dan lebih efektif kalau menggunakan pandangan dia sendiri. Kalau kita katakan Imam Nawawi dah terangkan, Imam Izzuddin bin Abdul Salam dah terangkan, bahkan Al-Qadhi Iyad sudah menerangkan ya, imam-imam yang lain telah menerangkan, itu sepatutnya untuk orang yang nak cari kebenaran dah cukup ya. Imam-imam ini semua ulama-ulama yang hebat, yang kita yakin bahawa mereka itu bila menafsirkan Quran dan hadis dengan tafsiran yang tepat, memang. Tapi lebih efektif lagi kalau percakapan dia sendiri. Maknanya kita menolak kekeliruan Syekh Ibn Utsaimin dengan percakapan Syekh Ibn Utsaimin sendiri. Kan itu lebih kuat. Jadi, jawapan terhadap syubhat tersebut ialah tidak semua kata kullu dalam Quran dan hadis bermakna menyeluruh. Tanpa ada pengecualian, tanpa ada pembatasan, tidak itu. Bahkan dalam hal ini, Ibn Utsaimin sendiri misalnya berkata, anna misla hadha ta'biri kullu syai'in amun qad yuradu bihil khas mislu qawlihi ta'ala an malikati saba'in wa utiyat min kulli syai'in wa qad kharaja syai'un kathirun lam yadkhul fi mulkiha minhu syai'un mislu mulki Sulaiman. Jadi seperti saya katakan, orang yang terkena fahaman Wahabi ni ada yang jahil, kita tidak nafikan ya. Dia jahil, tak ada ilmu, baru nak kenal agama, terus tersangkut dengan Wahabi, jadi sangat ekstrim. Tapi tidak semua jahil. Kalau Syekh Ibn Utsaimin jelas beliau tidak jahil, beliau orang alim, beliau banyak ilmu. Tetapi fahaman Wahabi yang ada pada pemikiran beliau menyebabkan beliau menjadi tidak konsisten. Dalam kealiman beliau, dalam keilmuan beliau, beliau menjadi kontradiktori. Beliau kontradik diri beliau sendiri. Tadi beliau kata kalau dah guna kalimah kullu, tak boleh dikatakan sebahagian. Mesti kullu tu makna semua. Tapi dalam rangka
dia nak menolak kebatilan fahaman Mu'tazilah, dan memang kita bersetuju dengan hujah beliau ni, dan kita menolak kebatilan fahaman Mu'tazilah, tapi dia sudah kontradik diri dia sendiri. That's the point. Bukan kita menolak hujah beliau ni betul. Kan antara hujah orang Mu'tazilah, kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita katakan Al-Quran itu qadim. Ada Wahabi yang memfitnah Asy'ariyah, mengatakan Quran itu makhluk. Na'udzubillah. Asy'ariyah yang berdebat mengalahkan Mu'tazilah satu masa dahulu, dan antara debat yang keras, yang sengit antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah adalah isu Quran itu makhluk. Mu'tazilah mendakwa Quran itu baharu, makhluk. Asy'ariyah mempertahankan tidak. Quran dengan arti kalam Allah itu qadim, tidak ada permulaan. Jadi orang Mu'tazilah mendakwa dalil, kononnya lah ya, dalil bahawa Quran itu makhluk adalah firman Allah Ta'ala, wallahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan kulli syai', setiap sesuatu. Jadi kata Mu'tazilah, wal Qur'anu syai'un. Quran itu kan sesuatu. Jadi dengan dalil firman Allah tadi, bila Allah mengatakan Allah mencipta setiap sesuatu, termasuklah Quran. Kerana Quran kata setiap sesuatu. Quran itu sendiri sesuatu. Maka Allah mencipta Quran. Jadi dalam rangka menolak kebatilan Mu'tazilah ini, pandai pula Syekh Ibn Utsaimin faham. Tadi masa nak menolak bid'ah hasanah, dia jadi tertutup kefahaman dia. Sekarang Syekh Utsaimin dah boleh faham. Kata dia, inna misla hadha ta'bir. Adapun percakapan seperti ini, kullu syai' am, maknanya semua, tak. Qad yuradu bihil khas. Kata Syekh Ibn Utsaimin, yang am kullu ni boleh jadi dimasukkan khusus. Seperti firman Allah Ta'ala tentang Ratu Negeri Sabak. Dan kita tahu Ratu Negeri Sabak dengan kisah beliau dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, dalam Quran sebut Ratu Negeri Sabak ini utiyat min kulli syai', diberikan, dikurniakan kepada dia tu setiap sesuatu. Jadi kalau kita tengok seolah-olah tidak ada apa yang tidak diberi kepada Ratu Sabak ini. Semua Al-Quran kata kul. Tapi keluar daripada syai'un itu, daripada perkataan kul itu, syai'un kathir. Tak masuk pun dalam kekuasaan dia. Banyak benda yang tak masuk. Yang jelas kerajaan Nabi Sulaiman tak termasuk di bawah kekuasaan Ratu Sabak. Jadi Syekh Ibn Utsaimin pada ketika ini boleh faham, kullu tidak bermakna semua. Maaf sesama sikit malam ni. Jadi sebab tu kita katakan ketegasan kedegilan orang Wahabi mengatakan kullu bid'atin bermakna semua, itu menyebabkan contradiction dengan pendirian mereka di tempat-tempat yang lain. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita konsisten, kullu zahirnya umum. Yang umum itu dia akan kekal dengan makna umum selagi mana tidak ada dalil yang mengkhususkan. Bila ada dalil yang mengkhususkan, maka berubah yang umum itu menjadi khusus. Dan bahkan sebagaimana saya pernah sebutkan, Wahabi pun tidak sampai mengatakan kullu bid'atin dalalah bila mana dia mendakwa bid'ah dalam urusan dunia boleh. Wahabi selalu macam tu. Kalau kita kata kalau kamu kata semua bid'ah sesat tu, kamu buat live boleh pula. Dia kata live tak apa, live bid'ah dunia fine. Bila awak kata live bid'ah dunia tak apa, bermakna kamu telah mengeluarkan bid'ah dunia daripada keumuman kullu bid'ah. Kalau zahir kullu bid'ah, tak kira bid'ah dunia atau agama sama-sama bid'ah. Jadi bila Wahabi kata bid'ah dunia tak apa, tak ada masalah, Wahabi juga bersetuju kullu bid'atin bermakna sebahagian. Jadi dalam pernyataan di atas, Syekh Ibn Utsaimin mengakui bahawa kata kullu dalam ayat tersebut adalah kata yang umum tetapi dimaksudkan pada makna yang khusus. Pernyataan ini membatalkan terhadap pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahawa kata kullu dalam hadis tidak boleh dibatasi. Dari sini kita dapat simpulkan bahawa ulama Wahabi walaupun dia alim ada ilmu, tapi dia tidak mengikuti kaedah yang betul dalam menafsirkan Quran dan hadis. Semuanya bergantung kepada kepentingan, aliran yang mereka bela dan mereka jajakan. Kalau kena kaedah tu dengan aliran yang dia bela, dia bawa. Kalau tak, dia sorok. Macam kaedah kalimah kullu boleh bermakna sebahagian, tu kaedah yang betul. Bila perlu, bila nak tolak hujah Mu'tazilah, okey dia pakai. Bila bercanggah dengan pendirian dia, dia sorokkan. Ini berlaku kepada tokoh Wahabi yang alim, maka jangan heran kalau berlaku perangai yang tidak adil ini kepada orang-orang Wahabi yang jahil, mimbab aula lagi kerana mereka jahil. Alangkah yang alim sendiri mereka kontradiktori diri mereka bila tiba bab ini. Maka sebab itulah saya katakan
untuk faham isu-isu yang berkaitan dengan bid'ah hasanah dan sebagainya, kalau yang sudah terkena dengan virus Wahabi itu, dia kena buang dulu virus tu. Dia kena ketepikan dulu kefahaman dia yang sudah ada, yang diterap oleh orang-orang Wahabi itu, diketepikan dahulu. Dia datang dengan zero, dia datang dengan niat nak faham agama. Pada ketika itu insya-Allah ada peluang. Dia datang masih dengan membawa virus-virus Wahabi dalam otak dia, maka itu secara adatnya sukar untuk dia faham. Jadi insya-Allah malam besok kita akan sambung dengan syubhat yang ketiga, dan bagaimana kita meluruskan syubhat ini. Dalam buku ini disenaraikan 5, menyebut dan menghuraikan 2 daripadanya. InsyaAllah lagi 3 kita akan huraikan pada malam besok. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum.